Assalam. So hari ni kita buat setengah jam gitu lah. Ya, insyaAllah. Lepas tu tolong bacakan doa Ya, last sekali ya. Ya, Tak insyaAllah. sini lah kan. Kami ajak tak baca doa. Oh, masa pengumuman. Oh, Okay. insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa huwa habibuhu wa safiyyuhu khaliluhu, amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insyaAllah tazkirah pendek kita selama lebih kurang setengah jam sebelum kita memulai program. Dan saya diminta untuk menantikan Pak Ustaz yang tidak hadir untuk duha waktu ini, pagi ini. Jadi apa yang perlu kita ketahui bahawasanya Rasulullah SAW telah mengajar kita tentang akhlak dan juga adab. Begitu juga bagi seorang talibul ilmi, penuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan baginya jalan keselamatan dalam kehidupan kita, lebih-lebih lagi untuk wusal ila Allah, untuk diri kita sampai dengan cara kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Rasulullah mengajar kita berdasarkan kitab Allah untuk diri kita sampai dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memerlukan akan 3 sifat. Yang pertama adalah siddiq, kemudian kita mestilah ikhlas dan juga sabar. 3 sifat ini mesti ada dalam diri kita, khususnya sewaktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita ketahui bahawasanya setiap daripada ibadah yang kita lakukan ada kesannya, dan kesan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan kesan yang jauh lebih besar adalah di akhirat. Seperti mana kita mengambil contoh di kalangan mereka-mereka yang terdahulu yang hidup sezaman dengan Rasul, mengambil ilmu, tarbiyah dan Quran daripada lidah baginda Rasulullah SAW. Lalu mereka melihat akhlak Rasulullah, duduk bangun Rasulullah, sehingga mereka pun berakhlak dengannya, sehingga kesan daripada akhlak tersebut, ibadah yang mereka lakukan memberi kesan dalam kehidupan mereka, sehinggalah manusia pada ketika itu, pada zaman itu, melihat kesannya. Dan hendaklah kita ketahui bahawasanya tidak ada seorang sahabat Rasulullah yang mana mereka itu Islam, mereka diislamkan oleh baginda Rasulullah melalui dakwah. Akan tetapi apabila mereka Islam, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kesan ibadah mereka itu dapat dilihat pada wajah-wajah mereka, perwatakan mereka, duduk bangun mereka dan kehidupan mereka. Seolah-olah para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang lazim dengan ibadah
walaupun ada sebahagian mereka juga bercucuk tanam, berniaga, bermusafir, berdagang, tetapi kesan daripada ibadah mereka sehingga kita melihat mereka seolah-olah mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajah-wajah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeza walaupun keturunannya sama, keturunan Arab. Ada di antara mereka Yahudi, ada di antara mereka Nasrani, di antara mereka juga musyrikin dulu. Akan tetapi apabila mereka Islam, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesan iman mereka, kesan ibadah mereka, kesan dengan mereka mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dilihat melalui wajah mereka. Berbeza. Ini orang Arab musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ramai di antara para sahabat di kalangan orang Arab. Tapi apabila mereka beriman, beribadah kepada Allah, wajah mereka itu tidak kelihatan seperti mana wajah orang Arab musyrik. Wajah mereka bersih, bercahaya. Kesan daripada ibadah tadi, sehingga orang-orang Yahudi boleh membezakan di antara orang musyrikin dengan sahabat baginda Rasulullah melalui wajah mereka. Kesan ibadah itu memang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wajah-wajah para sahabat Nabi. Saya berikan satu contoh kisah. Setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian lepas 3 hari barulah Rasulullah disemandikan, dimakamkan. Setelah 3 hari, ada seorang Yahudi, dia seorang rahib. Dikatakan dulu dia adalah orang yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi oleh kerana dia seorang rahib yang mahu mengetahui kebenaran, walaupun dia membencinya, tetapi dia tetap berfikir, disebabkan di dalam Taurat banyak tertera dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya Muhammad ini tidak benar, dia seorang pendusta, maka mengapa Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang kebaikannya, akhlaknya, dakwahnya, Islam yang dibawanya? Dia juga seorang Nabi, seorang Rasul, diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah 1/3 isi kandungan Taurat ceritanya adalah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya kisah para sahabat Nabi. Lalu dia bertolak daripada Syam pergi ke Madinah. Sampai ke Madinah dia melihat wajah para sahabat Rasulullah bersih, bercahaya, seolah-olah dia mengatakan, aku sedang melihat para nabi-nabi berada di Madinah. Pada para sahabat Rasulullah bukannya para nabi-nabi, tapi wajah mereka. Disebabkan di dalam Taurat Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wajahnya para nabi, para rasul, sifatnya, kesan daripada kenabiannya, kerasulannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kamu melihat wajah mereka, hati kamu akan tenteram, kamu mengingati Allah. Apabila kamu melihat wajah mereka, kamu akan bangun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Lalu apabila dia sampai ke Madinah, dia melihat wajah para sahabat Nabi, cerah wajahnya, walaupun kulitnya itu gelap, bercahaya, bersih, dan pakaiannya mereka juga bersih. Orang Yahudi itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi nikmat dengan nikmat harta, dinarnya, dirhamnya, rumah yang mewah yang besar, pakaian yang cantik-cantik. Tetapi tetap roh Yahudi itu mengatakan, aku lebih melihat keindahan yang dipakai oleh penduduk di Madinah. Disebabkan di Madinah tidak ada seorang walaupun kafir sekalipun, semua mukmin, semua adalah terdiri pada para sahabat Rasulullah yang Allah turunkan ayat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Lalu mula dia bertanya, oleh kerana wajah para sahabat Rasulullah itu berseri-seri, lalu dia bertanya, adakah kamu ini Muhammad? Disebabkan wajah jadi mungkin dia mengatakan, dia merasa mungkin inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tidak. Bila dia sebutnya Muhammad, maka para sahabat pun menangis, sebab baru saja berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, aku akan membawa kamu kepadanya. Lalu dia pun berjalan melihat keindahan wajah-wajah para sahabat dengan pakaian yang bersih. Para sahabat Rasulullah bukan orang yang kaya, tapi pakaian mereka bersih. Akhlak mereka itu terpuji. Tidak ada sifat mazmumah, mereka semua mahmudah. Senyum. Jari jemari mereka itu sentiasa dengan zikrullah, dikira-kira dengan jari, seperti mana yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Sehingga sampailah kepada seseorang yang dia ingat itulah Muhammad Rasulullah. Wajahnya sangat tampan, nampak sifat kemudaannya. Sebab disebutkan dalam Taurat bahawasanya Rasulullah usianya itu tidak seperti mana dengan wajahnya. Usia Rasulullah SAW wafat dalam usia lebih 60 tahun, tapi wajah Rasulullah seperti mana wajahnya seorang pemuda 40 tahun. Lalu dia melihatnya, Sayyidina Ali lebih kurang gitu wajahnya. Lalu dia bertanya, adakah kau Muhammad? Kerana wajahmu bercahaya, bersih wajahmu, cantik pakaianmu, harum akan baumu. Lalu dia mengatakan, aku bukan Muhammad. Dia kata, Masya Allah. Kalau dengan lidah kita, Masya Allah, aku ingat kau lah Muhammad sebab wajahmu sangat-sangat tampan dan bercahaya. Rupanya itu adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Ali kata, aku akan membawa kamu kepada Muhammad. Rupanya dia bawa ke pusara baginda Rasulullah. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya Muhammad baru saja selesai kami makamkan daripada 3 hari. Mana dah 3 hari jenazah Rasulullah dimakamkan. Lalu dia pergi, dia cium satu haruman yang sungguh luar biasa di pusara Rasulullah. Lalu Sayyidina Ali kata, inilah Muhammad. Lalu menangislah si Yahudi dan dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Kerana hatinya itu telah mencintai Rasul walaupun tidak pernah melihatnya, walaupun juga dulu dia pernah membencinya. Tapi apabila sampai di Madinah, kesan wajah para sahabat dengan ibadah, dengan keislaman mereka, keimanan mereka, dengan zikir mereka, dengan kefahaman mereka tentang kitab Allah, dan kebanyakan mereka adalah orang yang menghafal Al-Quran, lalu menyebabkan kesan mereka mencintainya. Lalu dia pun merindui Rasulullah SAW. Tidak sempat dia keluar dari Madinah kerana kerinduan kepada Rasul. Lalu dia mati. Asalnya seorang rahib Yahudi yang tidak pernah melihat Rasul, kerana mencintai Rasul, melihat kesannya ibadah para sahabat Nabi, akhirnya dia masuk Islam dan dia mati di Madinah. Apa kisahnya di sini? Kisahnya adalah kesan daripada orang beribadah kepada Allah. Dilihat pada raut wajahnya, tidak dilihat pada warna kulitnya, tapi ada kesan daripada ibadahnya itu, kerana iman itu ada nurnya, ilmu itu ada nurnya, kefahaman Islam ada nurnya, sunnah Nabi ada nurnya. Lalu orang-orang kafir diperlihatkan oleh Allah dengan nur-nur tadi, sehingga mereka pun mahukan nur itu, lalu mereka masuk Islam. Jadi inilah sebahagian daripada kisah, yang mana saya bawa satu kisah saja, kesan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikisahkan juga pada zaman Rasulullah, para sahabat Rasul apabila melihat wajah Rasulullah, mereka akan berselawatan Nabi, terus berselawatan Rasulullah. Apabila mereka melihat wajah Rasulullah, mereka akan mengamalkan sunnah, mereka akan beribadah. Bahkan apabila mereka melihat wajah Rasulullah, maka mereka akan keluarkan sedekah. Itu wajah Rasulullah yang menggerakkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apabila melihat wajah Rasulullah, hati mereka tenteram, tenang, jiwa mereka menjadi bersih kerananya. Hanya sekadar melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak lain kesan daripada kenabiannya, kemukjizatannya, kerasulannya, kesan juga daripada ibadah Rasulullah yang adanya 3 sifat tadi: siddiqnya, ikhlasnya, sabarnya. Bahkan wajahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Apabila kita melihat wajah mereka, maka kita tahu mereka adalah orang yang sidik, orang yang jujur, orang yang benar. Wajah mereka itu nampaknya orang yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan wajah mereka dapat dilihat tentang sabarnya mereka dalam menanggung ujian demi ujian. Kebanyakan para sahabat Rasulullah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jihad fi sabilillah. Kesan jihad itu ada pada wajah, dan jihad itu adalah satu ibadah yang agak berat yang kita tidak mampu untuk lakukan. Lalu oleh kerana mereka itu ada yang pengalaman berjihad fi sabilillah, maka terselah pada wajah-wajah jihad pada wajah mereka, sehingga apabila wajah sahabat Rasulullah dilihat oleh orang-orang kafir, maka orang kafir akan jatuh takut kerana melihatnya. Disebutkan dalam Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah SAW apabila dia daripada jarak jauh orang melihat Nabi seperti mana komandan tentera, sehingga jatuh takutnya orang apabila melihat Rasulullah yang berada di jauh sana. Dengan tegapnya Rasulullah, lajunya jalannya, langkahannya, seimbang perjalanannya, pakaian Nabi, tinggi rendah Nabi, itu semua seimbanglah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta. Atas Rasulullah tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, dengan kehuzuhan Nabi SAW, sehingga apabila Rasulullah berjalan maka terlihat cahaya yang sedang berjalan, sehingga setiap orang yang melihat Rasulullah akan merasai sesuatu pada dadanya, seolah-olah melihat sesuatu yang luar biasa yang sedang berlaku di hadapannya. Tapi apabila Rasulullah semakin hampir, orang yang melihat itu akan hilang setiap daripada apa yang digusarkan, sehingga mereka akan menjadi tenang, gembira, suka, sehinggalah segala pada gunah gulana mereka kehilang kerana melihat wajah Rasulullah. Lalu Rasulullah pun tersenyum buat mereka, lalu itu lagi menggembirakan mereka. Ini tidak lain, senyuman Rasulullah adalah ibadah. Lalu Rasulullah juga mengajar kita bahawa senyum itu adalah sedekah, dan sedekah itu termasuk pada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mereka dah mula mengenal Rasul, mereka tidak akan bangun sehingga Rasulullah perintah mereka untuk bangun. Mereka tidak akan pulang mereka Rasulullah perintah mereka pulang. Apabila mereka telah terpaut hati mereka, cinta mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan oleh ulama kita, para sahabat itu pada wajah mereka sungguh-sungguh meriangkan. Orang yang melihat itu merasa riang, suka dan gembira kerana wajah-wajah itu dalam melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah sahabat Rasulullah pulang, lalu isteri mereka akan melihat wajah suami mereka dengan penuh keriangan, kegembiraan, ketenangan. Lalu mereka bertanya kepada suami mereka, mengapa wajah abang begini? Lalu mereka mengatakan, kerana aku telah melihat wajah Rasulullah SAW. Jadi maksudnya tidak lain melainkan kesan daripada ibadah, kesan daripada amal yang sunnah, kesan daripada kita hidup secara sidik, jujur, ikhlas, sabar, maka menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menganugerahkan kepada kita seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para sahabat Rasulullah yang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini telah ditarbiyah oleh Allah kepada kita melalui surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah kami jalan orang-orang yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah orang berada dalam kelurusan jalan al-Islam wal iman wat taqwa. Siratal ladzina an'amta alaihim, itulah jalan orang-orang yang telah kuberi nikmat. Nikmat yang dimaksudkan adalah kesan daripada ibadah dapat dilihat melalui raut wajah mereka. Lalu ini menunjukkan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Sehingga siapa saja di antara manusia apabila melihat kita, dia tidak melihat kita dengan benci, dia tidak melihat kita dengan menghina. Bahkan orang-orang kafir apabila telah melihatnya keindahan pada wajah-wajah umat Islam, mereka akan memuliakannya, menghormatinya dan tidak berani untuk menghina. Sebab kebenaran tetap kebenaran, putih tetap putih, hitam tetap hitam. Lalu apabila mereka melihat wajah umat Islam dengan cahayanya itu, mereka tidak akan menutupnya menjadi satu kegelapan. Mereka melihat cahayanya. Itu tidak lain kerana cahaya itu bersinar melalui ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Jadi oleh kerana itulah kita perlu menjadi talibul ilmi, penuntut ilmu untuk belajar sifat-sifat ini agar kita juga dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada para sahabat Nabi SAW dan juga di kalangan orang-orang saleh yang terdahulu, sehingga sifat ini dibawa sampai ke hari kiamat. Di antara umat Rasulullah pasti ada di antara mereka wajahnya apabila kita melihat maka kita akan berzikrullah, seperti mana Rasulullah pernah bersabda, ya Rasulullah, siapakah awliya Allah, wali-wali Allah? Kata Rasulullah, apabila kamu melihat wajah mereka maka kamu akan berzikrullah kerananya. Ini tidak lain melainkan kesan mereka kerana banyak berzikrullah Subhanahu wa ta'ala. Kesan seseorang yang banyak beribadah, dia banyak membaca Al-Quran. Apabila kita melihat wajahnya, maka mulalah kita pun nak baca Quran. Apabila dia banyak ibadah salat, maka kita melihat wajahnya, maka kita pun akan banyak akan solat kita. Itu kesan orang-orang soleh yang telah diberi nikmat oleh Allah. Bukan dengan nikmat hartanya, rezekinya, tapi nikmat pada ibadah tadi. Kesan daripada ibadah memberi manfaat kepada orang yang melihatnya. Itu kesannya. Bukannya melihat orang kaya lalu dia jadi kaya, melihat orang yang cantik lalu dia menjadi cantik. Bukan, tetapi semuanya akan kembali kepada Allah. Kesan daripada melihat wajahnya orang-orang salih di antara hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukuplah rasanya ini tazkirah pendek kita, disebabkan cawan pun banyak, mic pun banyak, macam nak suruh nyanyi je sampai 4 mic tadi. Jangan suruh saya tidak pandai nyanyi, bukan bahagian saya. Bersyair, bersajak okey, nyanyi-nyanyi enggak. Wallahu ta'ala. Jadi insyaAllah saya serahkan kepada fungsi majlis untuk teruskannya. Wallahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.